Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunasri binti Mak Juani dengan memegang nilai matrik 274679. Sebelum saya mengupas lebih lanjut tentang dasar tanggungjawab fizikal, ingin saya jelaskan kembali tentang bagaimana ekonomi negara dibadai dengan penyebaran COVID-19 di seluruh negara. Di situ kita dapat lihat bagaimana ekonomi negara mengalami defisit yang teruk. Oleh itu, ini saya kupaskan pada tahun 2018 sendiri, kerajaan sendiri telah mengumumkan untuk mengadakan satu akta yang menjadi satu titik tolak yang mencapai keseimbangan bagi sumber pendapatan negara dengan adanya dasar tanggungjawab fizikal. Seperti mana yang kita tahu, fizikal yang kita ketahui adalah perkara yang sering dikaitkan dengan dasar dan merujuk kepada aktiviti perbelanjaan, percukaian, pinjaman hutang dan pengurusan hutang. Pendirian fizikal itu juga bersandarkan kepada dua tonggak utama, iaitu meningkatkan atau hasil memastikan belanjawan negara ke atas projek atau program yang mendatangkan kesan penggandaan kepada ekonomi. Dasar fizikal juga ianya bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan bagi menambah infrastruktur awam melalui hasrat dasar fizikal. Seperti mana yang kita maklum, dasar fizikal ialah program yang berkesan untuk keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi bagi mencapai kestabilan ekonomi, di mana dasar fizikal ini berhubung kait rapat dengan pentadbiran keuangan negara. Kita akan memastikan pengumpulan cukai dan pembelanjaan awam negara mencapai laluan kepada pembangunan negara di mana setiap negara perlu menggariskan semula dasar fizikal yang tersusun dan komprehensif supaya ekonomi dapat dijana dan dapat dijaga dengan sempurna. Dalam penyebaran ekonomi di mana wabak COVID-19 PKP telah memberikan pemberian keutamaan daripada keselamatan telah memberi impak kepada sumber ekonomi negara. Dan apa yang telah kita maklum, dasar akta tanggungjawab fizikal di Malaysia ini telah digubal pada tahun 2018 dan dijangka akan dibentang pada 2022, di mana ia bermatlamatkan meningkatkan kemampuan fizikal dan memberi dorongan untuk menstabilkan ekonomi negara. Akta tanggungjawab fizikal yang dijangka dilaksanakan akan dapat memainkan peranan yang penting yang dijangka mampu mengekalkan pertumbuhan ekonomi yang efisien, mengukuhkan kedudukan keluaran negara dan seterusnya dapat meningkatkan hasil negara. Akta ini digubal untuk memastikan kedudukan kewangan awam dan makroekonomi dapat dicapai. Di samping itu, akta ini berperanan untuk memastikan kestabilan kedudukan kewangan negara dengan mengambil langkah kita balas dalam menangani kejutan luar dan objektif keseluruhan dasar negara. Akta ini dapat mengekalkan lebihan operasi, iaitu perbelanjaan mengurus melalui hasil titipan cukai, manakala pinjaman pula adalah melalui perbelanjaan pembangunan. Selain itu, akta ini juga memberi faedah kepada disiplin fizikal dan keterusan dalam mengendalikan wang awam walaupun negara mengalami situasi persekitaran luaran. Untuk manfaat kepada kemampatan fizikal jangka panjang, dasar ini menyediakan ruang fizikal yang fleksibel bagi meningkatkan akuntabiliti dan mengekalkan amalan baik dalam mengendalikan pengurusan wang awam. Saya akan menghuraikan cabaran yang dihadapi kerajaan dalam melaksanakan akta tanggungjawab fizikal, antaranya melibatkan yang pertama adalah kos. Secara amnya, peraturan fizikal melibatkan reputasi dan komitmen untuk mengambil tindakan pembetulan. Sehubungan dengan itu, akta tanggungjawab fizikal harus menyatakan dengan jelas mekanisme alternatif untuk mengimbangi daripada penyelewengan daripada masa tertentu untuk mengekalkan kredibiliti. Kedua adalah liputan peraturan fizikal yang menyeluruh. Kerajaan sering terpaksa menanggung kerugian kewajipan staf kerajaan dan sektor awam yang lain. Jadi liputan peraturan fizikal perlu menyeluruh.
untuk mengelakkan kemungkinan menjejaskan tanggungjawab fiskal melalui transaksi di luar perbelanjaan. Kebanyakan negara-negara maju dan membangun guna pakai undang-undang tanggungjawab fiskal bagi merupakan institusi fizikal negara masing-masing dan menggalakkan pengurusan fizikal yang lebih telus. Sebagai contoh, di negara New Zealand, di mana negara tersebut mempunyai 3 komponen utama, iaitu tanggungjawab terhadap pengurusan fizikal, pelaporan awam yang kerap oleh kerajaan dalam jangka masa pendek dan panjang, dan pelaporan ekonomi dan fiskal oleh pembendaraan yang dikemas ini. Di negara Ireland pula, akta ini merupakan satu agenda pembaharuan belanjawan yang lebih luas di bawah penanda aras program sokongan kewangan. Negara ini telah menubuhkan majlis penasihat bagi menggubal undang-undang bagi melaksanakan akta tersebut. Manakala di negara Thailand, akta tanggungjawab fizikal telah dilaksanakan untuk menyemak rangka kerja fizikal sederhana, menyelesaikan masalah mengenai belanjawan, kutipan hasil, pengurusan hutang awam dan pengurusan aset. Beberapa peraturan perbelanjaan telah dirangka dan ditetapkan di bawah akta ini. Pemantauan dan penilaian belanjawan juga disediakan bagi semakan peruntukan perbelanjaan semasa dan selepas perbelanjaan. Kerajaan di beberapa buah negara telah menggunakan akta ini untuk meningkatkan pengurusan fiskal, accountability serta ketelusan dalam pentadbiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Walidi Bioteman, nombor metrik 269-092. Okey, saya akan membacakan kesimpulan Akta Tanggungjawab Fikar. Sebagai kesimpulannya, dapat kita lihat penggubalan Akta Tanggungjawab Fikar merupakan satu akta yang memberikan panduan agar kerajaan dapat menguruskan pengurusan kewangan awam secara berhemah, telus dan bijaksana. Beberapa kerajaan dapat kita lihat telah menggunakan pakar undang-undang tanggungjawab fikar untuk meningkatkan pengurusan dasar fikar, accountability dan ketelusan. Penggubalan Akta Tanggungjawab Fikar yang baik seharusnya mempunyai peraturan yang fleksibel, mudah, telus dan teratur. Peraturan fikar perlu dipantau dan dilakukan secara berkala agar tidak tersasar daripada dasar fikar. Di samping itu, komitmen kerajaan yang padu dapat memastikan kelancaran pelaksanaan Akta Tanggungjawab Fikar, terutamanya dalam persekitaran ekonomi global yang dinamik. Sekian, terima kasih.